Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Balkis Nabila binti Muhammad Salimin A178212 akan membentangkan dapatan kajian berdasarkan kajian ilmiah saya di bawah seliaan Dr. Farid Makzin yang bertajuk Menelusuri Peranan Ulama pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Naskah sejarah Melayu menyebutkan ulama terawal yang pernah datang ke Melaka dan telah mengislamkan Raja Melaka ialah Sayyid Abdul Aziz. Beberapa orang ulama disebut dalam naskah ini juga ialah Maulana Yusuf, Kadi Munawar, Maulana Sadar Jahan, Maulana Jalaluddin, Syekh Ismail dan Maulana Abu Bakar. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Bengali, Arab, Pasai, Gujarat dan Parsi. Semangat mereka tidak terhad kepada ilmu keislaman sahaja, malah mereka juga hebat dalam disiplin ilmu yang lain seperti pentadbiran, penulisan, sastra, kesenian, sains dan teknologi, matematik, pertukangan, perdagangan, tasawuf dan sebagainya. Walaupun disebutkan dalam naskah sejarah Melayu, tetapi perincian tentang sejarah hidup dan penglibatan mereka adalah sangat terhad. Justru, makalah ini berusaha menelusuri kehidupan dan penglibatan mereka dalam pelbagai lapangan ilmu hingga menjadikan Melaka sebagai pusat perkembangan Islam terkenal di alam Melayu pada abad ke-15. Fokus kajian adalah kepada peranan ulama zaman Kesultanan Melayu Melaka dalam bidang seperti pentadbiran, perundangan, pendidikan, dakwah dan tasawuf. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian sejarah, manakala kaedah pengumpulan data pula menggunakan pendekatan analisis kandungan. Kajian ini dapat memperincikan lagi peranan ulama dalam perkembangan Islam pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Dapatan kajian akan meneliti 3 aspek utama iaitu: pertama, peranan ulama dalam bidang pentadbiran dan perundangan; yang kedua, peranan ulama dalam bidang pendidikan; dan yang ketiga adalah peranan ulama dalam bidang dakwah dan tasawuf. Dalam sejarah pemerintahan di alam Melayu, khususnya di Melaka, memang terdapat banyak bukti mengenai peranan besar para ulama ini dalam pentadbiran. Antara mereka, ada yang telah dilantik menjadi sultan, penasihat sultan, pembesar, mufti, kadi dan sebagainya. Tambahan pula, Sultan Melaka sendiri turut memainkan peranan penting dalam mengislamkan raja-raja yang bernaung di bawah pemerintahan Melaka. Tommy Pires mencatatkan bahawa Sultan Muzaffar Shah sendiri telah mengislamkan Raja Kampar dan Raja Indragiri. Tommy Pires juga menukilkan bahawa Sultan Alauddin Riayat Shah pernah mengajarkan ilmu agama kepada Raja Kampar, Raja Indragiri dan Raja Pahang beserta kaum kerabat mereka di istananya. Ini jelas menunjukkan bahawa Sultan-Sultan Melaka juga sangat menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Ketika peristiwa Portugis menyerang Melaka pada 25 Julai 1511, Sultan Ahmad Shah telah melantik seorang ulama bernama Makhdum Sadar Jahan sebagai penasihat perangnya yang utama. Atas nasihat Maulana Sadar Jahan juga, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang mengandungi kisah jihad Islam ke atas Portugis dibacakan kepada tentera Melaka untuk menaikkan semangat jihad mereka. Selain itu, nama beliau juga ada dicatatkan dalam naskah Maxwell 19 sebagai salah seorang pengarang Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Melaka telah mula diasaskan di Melaka pada zaman Sultan Muhammad Shah. Tambahan awal terhadap isi naskah telah dibuat semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dari aspek pendidikan pula, Kesultanan Melayu Melaka merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam di Nusantara. Sultan-sultan dan para pembesar Melaka pada zaman itu sangat berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan Islam. Istana, rumah-rumah pembesar, masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam. Dilaporkan dalam sejarah Melayu bahawa Sultan Muhammad Shah dan anaknya, Raja Ahmad, serta para pembesar Melaka telah berguru dengan Maulana Sadar Jahan dalam pelbagai jenis ilmu sehingga dapat memperbaiki akhlak pembesar-pembesar Melaka. Di Melaka, Pulau Besar telah dijadikan pusat pengajian Islam, pusat kesufian dan pusat penyebaran agama Islam. Jawatan kuasa pentadbiran terdiri daripada Syekh Ismail sebagai imam dan mursyid, sementara gurunya Syekh Yusuf pula bertindak sebagai penasihat dan pakar rujuk masyarakat. Tommy Pires dan Di Iridia telah mencatatkan kunjungan ramai ulama dari Pasai dan lain-lain tempat ke Melaka pada zaman itu. Dalam bidang dakwah dan tasawuf pula, peranan penting para ulama ini tidak dapat disangka lagi apabila Sultan Mansur Shah telah menghantar ulama-ulama Melaka ke Sungai Kampar, Batak Toba, Kepulauan Filipina dan Makassar untuk menyebarkan dakwah Islam. Antaranya ialah Tun Muhammad, iaitu seorang ahli fiqh yang fasih berbahasa Arab. Selain itu, ulama kelahiran Melaka yang bernama Syekh Datuk Kahfi telah berlayar ke Jawa bagi memperkukuh dakwah Islam dan menetap di Sirabon dan menjadi guru kepada Sunan Gunung Jati. Kumpulan terawal pendakwah yang tiba di rantau ini kebanyakannya berpegang kepada aliran tarikat dan tasawuf. Buktinya,
Beberapa karya seperti Hikayat Raja-Raja Pasai telah menyebutkan nama Syekh Ismail, sementara Syed Abdul Aziz dalam Sulalatus Salatin. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas pula, kehadiran kitab Dur Al-Manzum karangan Maulana Abu Ishaq melambangkan pengaliran masuknya ajaran berunsurkan tasawuf ke Melaka selepas dibawa oleh Maulana Abu Bakar. Secara kesimpulannya, ulama-ulama yang muncul pada zaman Kesultanan Melaka seperti Syed Abdul Aziz, Maulana Yusof, Kadi Munawar, Maulana Sadar Jahan, Maulana Jalaluddin, Syekh Ismail, Syekh Ahmad Majnun, Maulana Abu Bakar, Syekh Datuk Kahfi dan lain-lain telah menunjukkan peranan yang sangat besar dalam tamadun alam Melayu itu sendiri, di mana mereka telah membawa bersamanya suatu kepercayaan yang berteraskan ajaran Islam. Akhirnya, unsur-unsur Islam telah menjadi bahagian penting dalam sistem politik, pendidikan dan pentadbiran di Nusantara sehingga ke hari ini. Sejak ketibaan ulama-ulama inilah, Islam tersebar luas dalam kalangan masyarakat Melayu yang tertambat hati-hati mereka dengan akhlak serta kepribadian mulia yang dipamerkan oleh mereka. Sehingga kan ulama-ulama ini menjadi suri tauladan dan kepribadian mereka menjadi ikutan dan cedokan dilihat sebagai kayu ukur dalam matlamat pemerintah mendidik serta mencorak rakyat jelata kepada ciri-ciri peradaban, nilai dan moraliti yang tinggi. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Diharapkan semoga kajian ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada bangsa, agama dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.